Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pensyarah penilai Dr. Muhammad Rusdi bin Abdul Majid dan Haji Marzuki bin Ngah. Menurut kajian Baharin Abu pada tahun 2000, antara punca berlakunya kemerosotan pencapaian akademik para mahasiswa malah gagal menyesuaikan diri dengan pengajaran dan pembelajaran di universiti, di samping tidak mempunyai gaya pembelajaran yang betul. Akibatnya, ramai pelajar yang gagal ataupun kurang berjaya mencapai keputusan cemerlang, mengakui diri mereka kurang pengurusan dari kemahiran belajar. Maka ini menunjukkan bahawa jelas pentingnya menguasai kemahiran belajar yang dapat memberi impak positif dalam terhadap pencapaian akademik pelajar. Gambaran secara jelas akan saya bentangkan pada pembentangan kajian saya pada hari ini. Saya Ifah Zahira binti Sulong, pelajar TISMP pengkhususan PAI ambilan Jun 2016, akan membentangkan kajian tinjauan yang bertajuk Aplikasi Pembelajaran Kooperatif dalam kalangan siswa guru di IPG KDRI. Sedikit pengenalan, pembelajaran kooperatif adalah satu pendekatan pengajaran di mana pelajar bekerjasama dalam pasukan kecil yang mana setiap individu mempunyai bakat, kebolehan serta latar belakang yang berbeza untuk melengkapkan tugasan yang sama. Dalam masikan pembelajaran kooperatif secara berkesan, guru mesti mengajar kemahiran sosial yang mana merangkumi kemahiran kepimpinan, kemahiran komunikasi, kemahiran membina kepercayaan, membuat keputusan dan juga pengurusan konflik. Namun, hasil kajian yang diperolehi dalam kajian Haslina 2015 menunjukkan ada rasa ketidakpuasan hati ahli yang lain kerana merasakan ada ahli tidak memberi komitmen sepenuhnya ke atas tugasan dan kejayaan kumpulan. Ini menyebabkan mereka merasakan adalah lebih baik melakukan tugasan secara individu dan percaya bahawa akan dapat menghasilkan yang lebih baik berbanding secara berkumpulan. Hal ini diperkukuhkan lagi dalam kajian Johari dan Aidah 2010 yang mengatakan bahawa terdapat pelajar-pelajar yang beranggapan bahawa mengenal pendekatan pembelajaran tertentu dalam proses pembelajaran adalah tidak penting kerana para pensyarah yang mengendalikan mereka hanya bertanggungjawab tentang subjek yang diajar tanpa menghiraukan proses kognitif pelajar. Menurut Shulman 2011, beliau menekankan bahawa pusat pengajaran seharusnya berupaya untuk melaksanakan pemindahan ilmu dan kemahiran kepada guru pelatih dan mengubah pelajar. Maka 3 objektif kajian yang saya utarakan. Yang pertama, mengenal pasti tahap aplikasi pembelajaran kooperatif siswa guru di IPG KDRI. Yang kedua, mengenal pasti tahap keberkesanan pembelajaran kooperatif siswa guru dari aspek kognitif, afektif dan sosial. Yang ketiga, mengenal pasti perbezaan signifikan terhadap aplikasi pembelajaran kooperatif siswa guru berdasarkan jantina. Maka soalan kajian saya ialah apakah tahap aplikasi pembelajaran kooperatif siswa guru di IPG KDRI? Yang kedua, apakah tahap keberkesanan pembelajaran kooperatif siswa guru dari aspek kognitif, afektif dan sosial? Yang ketiga, adakah terdapat perbezaan signifikan tahap aplikasi pembelajaran kooperatif berdasarkan jantina? Hipotesis kajian saya ini dibentuk bagi menjawab persoalan objektif kajian yang ketiga, iaitu mengenal pasti perbezaan signifikan terhadap aplikasi pembelajaran kooperatif siswa guru berdasarkan jantina. Hipotesis kajian yang telah ditetapkan adalah tidak terdapat perbezaan signifikan tahap aplikasi pembelajaran kooperatif berdasarkan jantina. Kerangka konseptual kajian. Terdapat banyak teori pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran kooperatif seperti teori saling bergantungan sosial, teori kognitif, teori behaviorism dan banyak lagi. Namun begitu, teori ataupun untuk saya mendasari kajian ini, saya menggunakan teori konstruktivism oleh Vygotsky yang mana mengkaji tahap aplikasi pembelajaran kooperatif dan tahap aplikasi berdasarkan jantina. Kemudian diuji keberkesanannya dengan 3 domain utama iaitu kognitif, afektif dan sosial.
Pandangan konstruktivisme oleh Vygotsky mengatakan bahawa pelajar adalah individu unik yang mempunyai latar belakang yang berbeza, belajar melalui proses pembelajaran, melalui bermain, penyampaian formal ataupun bekerjasama pelajar dengan pelajar yang lebih mahir. Kemudian dimotivasikan melalui pengalaman yang berjaya dan keyakinan diri. Sorotan literatur. Teori konstruktivisme menurut Vygotsky 1978, teori pembelajaran adalah proses kognisi sosial di mana seseorang itu memperoleh pengetahuan dan dapat dibina melalui aktiviti sosial dan proses berkomunikasi dengan orang lain. Kajian literatur oleh Umi Kalsum dan Ahmad 2014. Kajian ini bertajuk Kaedah Kooperatif sebagai Pilihan Abad 21 Sorotan Literatur, iaitu dengan dapatannya didapati bahawa maklum balas akan berlaku dengan cepat di kalangan pelajar lemah sehingga mereka boleh mencontohi teknik dan strategi yang digunakan oleh rakan-rakan mereka yang lebih pandai. Menurut kajian Zainuddin dan Zanariah 2016 yang bertajuk The Effectiveness of Using Cooperative Learning in Teaching Reading Comprehension, yang mana dapatannya membuktikan bahawa pembelajaran kooperatif mempunyai impak positif dalam membantu keupayaan membaca. Seterusnya dalam kajian Zailani dan Khairi 2017 yang bertajuk Amalan Pedagogi Abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih PISMP Pendidikan Islam di IPGM. Dapatan kajiannya, amalan aspek komunikasi berada pada tahap tinggi dalam pelaksanaan kurikulum PISMP di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Metodologi kajian saya, dari segi reka bentuk kajian, saya memilih kaedah kajian tinjauan yang mana saya telah memilih sampel daripada populasi yang telah dikenal pasti, kemudian mengumpul maklumat dan menganalisis bagi menjawab persoalan-persoalan kajian. Seterusnya dari segi persampelan, populasi dalam kajian ini terdiri daripada 408 orang siswa guru daripada semua pengkhususan semester 4, 6 dan 8 IPG KDRI. Dari segi instrumen kajian, saya menggunakan soal selidik yang terbahagi pada dua bahagian, iaitu bahagian A, demografi, umur, jantina, semester dan option, dan kemudian bahagian B, aplikasi yang berkaitan dengan aplikasi pembelajaran kooperatif dan keberkesanannya yang mengandungi item soalan sebanyak 28 item soalan. Tata cara pemerolehan data. Bahagian A, latar belakang responden dengan bilangan itemnya 4. Bahagian B, berkaitan tahap aplikasi pembelajaran kooperatif sebanyak 9 item. Bahagian C, keberkesanan dari aspek kognitif sebanyak 5 item. Bahagian D, keberkesanan dari aspek afektif 8 item. Bahagian E, keberkesanan dari aspek sosial 6 item. Dan jumlah keseluruhan bagi soalan item ini adalah item soalan ini 32 item. Soal selidik yang saya gunakan adalah diadaptasi daripada kajian Aimi Hafizah 2017. Semua item ini berbentuk pilihan jawapan dengan 5 skala Likert: sangat bersetuju, bersetuju, tidak pasti, tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju. Kesahan instrumen kajian dinilai oleh 4 orang pakar yang terdiri daripada 3 orang pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral iaitu JAPIM dan seorang Jabatan Ilmu Pendidikan JIP. Kesalahan ini dinilai dari aspek kandungan, konstruk dan muka. Kebolehpercayaan instrumen kajian diukur dengan alpha Cronbach setelah kajian rintis dijalankan ataupun diadakan terhadap siswa guru semester 8 seramai 30 orang. Hasil kajian rintis mendapati nilai alpha Cronbach seperti yang tertera. Bagi PDP ataupun tahap aplikasi pembelajaran kooperatif siswa guru berada nilai alpha Cronbachnya 0.819. Dari aspek keberkesanan dari aspek kognitif 0.766. Dari keberkesanan afektif 0.733 dan tahap keberkesanan bagi aspek sosial 0.836. Jadual interpretasi min. Pengkaji menggunakan interpretasi skor min daripada Nunali 1967.
yang mana skor min pada tahap ataupun nilai 1.0 sehingga 2.0 adalah pada tahap rendah. 2.01 hingga 3.0 adalah sederhana rendah, 3.01 hingga 4 adalah sederhana tinggi dan 4.01 hingga 5.0 adalah berada pada tahap tinggi. Tata cara penganalisisan data. Pengkaji menganalisis data bagi objektif kajian 1 dan 2 melalui kaedah deskriptif yang mana menggunakan min, sisihan piawai dan peratus. Manakala objektif kajian yang ketiga dianalisis melalui interpretasi inferensi ujian T. Hasil jabatan kajian adalah seperti berikut, yang mana menjawab bagi soalan kajian, apakah tahap aplikasi pembelajaran kooperatif? Maka di sini saya sebutkan bahawa min ataupun sisihan piawai keseluruhan bagi tahap aplikasi pembelajaran kooperatif 4.32 dengan sisihan piawai 0.451 yang mana berada pada tahap tinggi. Tahap aplikasi pembelajaran kooperatif paling tinggi adalah item soalan saya mendengar apa yang disampaikan dengan min 4.38 dan sisihan piawai 0.568. Tahap aplikasi pembelajaran kooperatif paling rendah adalah saya melontarkan idea semasa perbincangan dengan min 3.97 dan sisihan piawai 0.922 yang mana berada pada tahap sederhana tinggi. Ini menunjukkan bahawa siswa guru kurang melontarkan idea semasa perbincangan kumpulan. Hal ini perlu ditambah baik dari semasa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi. Bagi menjawab soalan kajian, apakah tahap keberkesanan pembelajaran kooperatif dari aspek kognitif, afektif dan sosial? Kita pergi kepada tahap keberkesanan pembelajaran kooperatif dari aspek kognitif dahulu. Min ataupun sisihan piawai keseluruhan adalah 4.43 dan sisihan piawai 0.464 yang masih berada pada tahap tinggi. Item soalan bagi min paling tinggi adalah banyak yang dipelajari ketika perbincangan kumpulan 4.54 dan sisihan piawai 0.585. Bagi item soalan dapat menyelesaikan kerja yang diberi oleh pensyarah berada pada min paling rendah 4.21 dan sisihan piawai 0.759. Walau bagaimanapun, kesemua item soalan bagi aspek kognitif ini masih berada pada tahap tinggi. Tahap keberkesanan pembelajaran kooperatif dari aspek afektif. Min ataupun sisihan piawai keseluruhan 4.12 dan sisihan piawai 0.514 dan tahap keberkesanannya tinggi. Tahap keberkesanan aspek afektif paling tinggi bagi konstruk ini adalah saya berpuas hati apabila ahli memberikan kerjasama dengan min 4.69 sisihan piawai 0.475. Manakala item soalan saya malu bertanya tentang perkara yang tidak difahami semasa perbincangan kumpulan adalah min paling rendah iaitu 2.70 dan sisihan piawainya 1.379. Item soalan ini berbentuk negatif. Ini bermakna bahawa siswa guru tidak malu bertanya tentang perkara yang tidak difahami semasa perbincangan kumpulan. Hal ini perlu dikekalkan dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Tahap keberkesanan pembelajaran kooperatif dari aspek sosial. Min ataupun sisihan piawai keseluruhan dengan min 4.32 dan sisihan piawai 0.505 yang masih berada pada tahap tinggi. Tahap keberkesanan aspek sosial paling tinggi adalah item soalan dapat belajar menyesuaikan diri ketika perbincangan kumpulan dengan min 4.48 dan sisihan piawai 0.56. Dan tahap keberkesanan aspek sosial paling rendah adalah bagi item soalan fokus dan tidak membuat kerja lain semasa perbincangan.
dengan min 4.14 dan sisihan piawai 0.802. Hal ini membawa makna bahawa siswa guru kurang fokus dan tidak membuat kerja lain semasa perbincangan ataupun tidak menumpukan sepenuh perhatian semasa perbincangan kumpulan dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun, kesemua item soalan bagi konstruk ataupun aspek sosial ini masih berada pada tahap tinggi. Bagi menjawab soalan kajian, adakah terdapat perbezaan signifikan terhadap aplikasi pembelajaran kooperatif siswa guru IPG KDRI berdasarkan jantina? Hipotesis yang ditetapkan adalah tidak terdapat perbezaan signifikan tahap aplikasi pembelajaran kooperatif berdasarkan jantina. Hasil kajian ini mendapati bahawa nilai T 1.234 dan tahap signifikannya 0.219 yang mana melebihi 0.05. Hal ini membawa makna hipotesis kajian ini diterima. Ataupun dalam erti kata lain, tidak terdapat perbezaan signifikan aplikasi pembelajaran kooperatif berdasarkan jantina. Bermakna faktor jantina bukan satu faktor yang utama dalam mempengaruhi tahap aplikasi pembelajaran kooperatif siswa guru di IPG KDRI. Antara kajian yang menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan terhadap pembelajaran ini iaitu Haslinda 2018, Muhammad Noor 2007, Intan 2008 dan Johari dan Aidah 2010. Kesimpulan daripada saya, daripada berdasarkan hasil kajian ini, bahawa pembelajaran abad ke-21 khususnya pembelajaran secara kooperatif yang diamalkan oleh siswa guru di IPG KDRI dapat memberi impak positif dari aspek kognitif, afektif dan sosial. Realitinya, tiada perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran dalam kalangan siswa guru tanpa mengira jantina. Implikasi kajian saya terhadap pensyarah iaitu pensyarah dapat mengetahui tahap keberkesanan pembelajaran kooperatif terhadap siswa guru dengan lebih khusus dan mendalam yang mana membolehkan mereka untuk menerapkan nilai dan kemahiran semasa PDP dalam bilik darjah dan seterusnya meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya terhadap siswa guru iaitu dengan menambah baik proses PDP dengan mempertingkatkan penglibatan ahli dalam kumpulan. Seterusnya mempraktikkan kemahiran abad ke-21 ataupun mempraktikkan kemahiran abad ke-21 dalam pengaplikasian pembelajaran kooperatif. Cadangkan kajian lanjutan saya, yang mana saya mencadangkan agar dijalankan kajian yang mana diperluaskan kawasan kajian dan memfokuskan kajian terhadap siswa guru di peringkat IPGM. Seterusnya, mengimplementasikan kaedah kualitatif. Cadangan saya agar dijalankan kajian yang mempelbagaikan cara pengumpulan data yang mana kajian saya hanya menggunakan soal selidik. Maka saya mencadangkan agar menggunakan instrumen lain seperti temu bual dan sebagainya. Yang ketiga, mengkaji pengaplikasian pembelajaran yang mana memenuhi ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 yang lain seperti pemikiran kritis, kreativiti dan banyak lagi yang mana berasaskan teknologi dan komunikasi masa kini. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.